Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah kelas fiqah, kita mulakan kelas fiqah pada hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, baik. Untuk kelas fiqh hari ini kita akan sambung pelajaran kita pada muka surat 4. Siapa yang ada buku teks boleh buka buku teks awak. Siapa yang tak ada boleh tengok dekat skrin, tak apa. Okey. Jadi kita tak ulang kaji lah. Siapa nak ulang kaji boleh tengok video yang pertama, video yang lalu. Kita buat ringkas saja untuk hari ini. Kita terus ke pelajaran yang baru. Yang pertama, rukun haji. Jadi apa yang awak faham tentang rukun? Rukun dulu, rukun kan. Jadi dalam rukun solat, misal kata awak dah belajar rukun solat masa darjah 3. Apa yang awak faham tentang rukun solat? Iaitu sesuatu yang mesti buat, yang pertama. Yang kedua, kalau kita tak buat, solat kita tak sah. Contoh, apa rukun solat ada 13. Apa contoh satu rukun yang awak tahu? Niat. Jadi kalau solat awak tak niat, macam mana tu solat tak niat? Atau mungkin salah niat. Dia nak solat fardu subuh tapi dia niat bukan. Macam mana? Dia nak solat sunat. Solat sunat sebelum solat fardu subuh. Tapi dia buat doa kunut masa rakaat yang kedua. Dia buat perbuatan solat fardu. Jadi solat tersebut tidak sah sebab dia punya niat. Niat dia salah. Dia nak buat solat sunat tapi perbuatan dia buat lain, solat lain. Jadi tak boleh. Jadi kalau tidak ada satu rukun, dia tidak sah. Contoh lain, mungkin yang niat itu susah sikit lah. Contoh lain, baca Al-Fatihah dalam solat adalah rukun. Bila kita tak baca ni maksudnya kita dengar suara kita walaupun perlahan. Jadi kalau siapa yang mulut dia tu diam je, dia baca dalam hati, dia tidak dikira baca. Faham kan? Jadi siapa yang mulut dia macam tu, diam je, dia baca dalam hati, dia tidak dikira baca. Maksudnya dia tidak dia punya rukun tu tidak sah, tidak dilaksanakan. Maksudnya rukun bacaan Al-Fatihah tu tidak ada. Bila tidak ada rukun tersebut, solat dia batal, tidak sah. Macam tu juga dengan rukun haji. Jadi hari ini kita akan belajar rukun haji. Apa benda yang wajib dalam haji, kalau tak buat haji dia batal. Yang pertama adalah niat. Lafaz niat haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Maksudnya sahaja aku mengerjakan haji dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Okay. Yang kedua, apa dia rukun haji yang kedua? Wukuf di Arafah. Okay, apa tu wukuf? Wukuf di Arafah ialah berada. Wukuf tu duduk di suatu tempat, di suatu kawasan yang dinamakan Arafah. Okey. Jadi apa yang dilakukan oleh jemaah haji semasa berada di tempat yang dinamakan Arafah tersebut? Kejap saya tengok nota saya. Okey, jadi wukuf ni dia bermula pada waktu zuhur 9 Zulhijjah sehinggalah subuh 10 Zulhijjah. Jadi jemaah haji dia mesti melakukan wukuf, dia mesti berada, duduk dekat Arafah tersebut antara selepas zuhur sehinggalah subuh 10 hari bulan. Jadi kalau dia dah masuk waktu subuh 10 Zulhijjah baru nak pergi Arafah, jadi dia punya wukuf, dia punya rukun tersebut tidak sah. Rukun dia
tak jadilah sebab dia ada limit masa. Mesti lepas Zuhur 9 Zulhijjah sehingga sebelum subuh 10 Zulhijjah. Kalau dia pergi ke Arafah tu lepas subuh, maka rukun dia tidak sah. Bila rukun tak sah, haji dia pun batal. Boleh dapat. Tu wukuf. Dia mesti berada di suatu tempat bernama Arafah. Wukuf tu duduklah. Jadi sepanjang dia duduk dekat situ, dia buat ibadat-ibadat sunat, doa, zikir, baca Quran sebagainya. Okey. Rukun yang ketiga, tawaf di Baitullahil Haram. Tawaf tu apa? Tawaf tu adalah mengelilingi kat mana? Baitullahil Haram, ataupun lebih famous awak kenal dengan nama Kaabah. Okey, Baitullahil Haram ni maksudnya Kaabah lah. Tawaf tu pula satu ibadah, iaitu pusing keliling Kaabah 7 kali. 7 kali. Alright. Dan ibadah tawaf ni di antara ibadah haji yang syaratnya mesti suci daripada hadas. Maksudnya mesti ada wuduk. Mesti tutup aurat. Okey. Yang keempat, apa rukun yang keempat? Sa'i antara Safa dan Marwah. Ibadah sa'i ni apa pula? Saya pernah ceritakan preview sikit masa kelas pertama dulu. Sa'i tu adalah ulang alik antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Safa tu nama bukit, bukan sofa tempat awak duduk tu. Safa dan Marwah, nama bukit. Jadi dia mesti ulang alik. Bermula daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah sekali. Bukit Marwah ke Bukit Safa kali kedua. Dikira sekali lah. Setiap kali tu sekali. Ni sekali. Ni sekali. Sampailah 7 kali. Safa ke Marwah. Marwah ke Safa. Safa ke Marwah. Marwah ke Safa. Safa ke Marwah. Dia akan berakhir dekat, kat mana saya tulis nota saya? Sekejap. Dia akan berakhir dengan Bukit Marwah. Dia akan bermula dari Bukit Safa dan lepas 7 kali tu dia akan berakhir dekat Bukit Marwah. Okey, boleh. Yang kelima, bercukur atau bergunting. Jadi salah satu rukun haji adalah bercukur atau bergunting, iaitu cukur kepala. Siapa yang pernah tengok kalau orang pergi haji, pergi umrah, balik-balik mesti botak. Jadi bercukur atau gunting ni sekurang-kurangnya 3 helai. Potong 3 helai rambut pun dah cukup. Tetapi yang sunat, yang baik untuk lelaki adalah cukur semua rambut. Sebab tu kebanyakan orang yang pulang haji umrah dia botak. Sebab tu perkara sunat lah, dapat banyak pahala. Tapi kalau disayang rambut dia, potong sekurang-kurangnya 3 helai. Manakala perempuan cukup sekadar gunting sahaja, gunting rambut. Perempuan boleh botak. Okey. Yang terakhir, yang keenam, semua ibadat kebanyakannya ada rukun yang keenam ni, iaitu tertib. Solat, rukun terakhir di tertib. Wuduk, rukun terakhirnya tertib. Tayamum, rukun terakhirnya tertib. Jadi haji juga ada rukun yang terakhir, iaitu tertib. Okey, boleh faham? Jadi tertib maksudnya bila kita melakukan ibadah haji ni, kita mesti ikut turutan dia. Mula-mula niat, lepas tu apa, lepas tu apa. Macam tu solat juga, kan? Awak solat mula-mula berdiri, niat berdiri, takbiratul ihram, baca al-Fatihah, lepas tu awak rukuk, iktidal, sujud, dan sebagainya mesti ikut turutan. Kalau tak ikut turutan, maka ibadat tersebut batal. Itu maksud tertib. Okey, itu rukun haji. Benda yang kalau kita tinggalkan atau tertinggal, ibadah tersebut tidak sah, haji tersebut tidak sah. Sekarang kita pergi ke muka surat 5, wajib haji. Okey, haji ni dia special sikit berbanding ibadat lain. Dia ada dua perkara, iaitu rukun haji dengan wajib haji. Wajib haji ni kat sini dia adalah perkara yang wajib dilakukan. Kalau tidak dilakukan, haji dia masih sah, tetapi dia mesti bayar denda, ataupun dipanggil sebagai dam. Tapi tak pernah kita ambil bahasa denda lah. Kalau sebut dam-dam kan ada ingat dam permainan tu kan, dam haji tu bukan. Denda, okey. Denda dia apa? Sekejap lagi saya cerita. Okey, so wajib haji semula, wajib haji adalah perkara yang wajib dilakukan semasa haji. Kalau tinggal, hajinya masih sah, tetapi kena bayar denda. Kalau rukun tadi, perkara yang wajib dilakukan. Kalau tinggal, haji tu batal terus.
Okey, wajib haji yang pertama, berihram di miqat. Apa maksud berihram di miqat? Iaitu memakai pakaian ihram, pakaian haji tu. Kalau lelaki tu awak nampak dekat gambar tu, kain putih dan juga selendang putih, dipanggil selendang. Saya tengok video tabung haji, dia panggil yang atas tu dipanggil selendang. Tak apa, kita ikut saja. Jadi memakai pakaian haji tu namanya berihram, memakai ihram. Di miqat tu apa maksudnya? Di miqat tu bermaksud sempadan, di sempadan tertentu. Jadi orang yang datang daripada Malaysia, dia akan mula memakai ihram dan mula berniat nak melakukan haji atau umrah pada tempat yang tertentu. Biasanya dalam kapal terbang nanti akan ada petugas tabung haji yang maklumkan lah, dekat sini kena niat, kat sini kena macam tu. Jadi siapa yang datang daripada arah berbeza, ada yang datang daripada Jepun, datang daripada USA, semuanya ada sempadan, ada miqat, ada tempat tertentu yang dia kena mula berniat melakukan haji dan umrah. Tempat-tempat tersebut saya tak ceritalah sebab dia terlalu detail. Takut awak pun tak dapat nak hadam. So, senang cerita, berihram di miqat adalah memakai ihram dan berniat bermula pada tempat sempadan yang tertentu. Miqat tu namanya tempat lah, sempadan. Alright. Yang kedua, wajib haji yang kedua, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang ketika ihram. Jadi bila dah pakai baju haji tu, pakaian untuk haji, pakaian untuk ihram semua tu, ada beberapa benda yang diharamkan, dilarang oleh orang yang telah berihram. Okay, saya baca sikit lah. Yang pertama, untuk lelaki, dia tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Tak boleh pakai seluar, tak boleh pakai baju Melayu bila dia dah pakai baju ihram tersebut. Kemudian lelaki juga tidak boleh menutup kepala, pakai kopiah ke pakai topi ke, tak boleh. Perempuan dia tidak boleh menutup muka, antaranya lah macam pakai purdah kan. Kemudian tak boleh pakai minyak wangi. Apa lagi? Tidak boleh potong kuku, tidak boleh menanggalkan rambut atau bulu. Kalau contohlah, kalau kita buat perkara tersebut, kita kena bayar denda. Tu maksudnya. Kalau kita potong kuku, kalau ada rambut tercabut, sengaja tercabut, kalau tak silap saya, kalau tercabut pun kena bayar juga. Sebab tu kena hati-hati. Ibadah haji ni kena hati-hati. Apa lagi? Alam sekitar, tidak boleh berburu binatang yang halal dimakan. Tak boleh. Tidak boleh merosakkan pokok-pokok. Tak boleh cabut pokok yang berada di Mekah. Apa lagi yang tak boleh? Orang yang dah pakai ihram ni, dah pakai baju haji, dah niat haji ni, dia tidak boleh melakukan, antaranya berkahwin ataupun melakukan hubungan suami isteri. Itu antara perkara yang dilarang. Okay? Jadi dia kena tinggalkan perkara-perkara tersebut. Kalau dia buat, dia kena bayar denda. Yang seterusnya, bermalam di Muzdalifah. Bermalam tu awak faham kan? Apa dia? Bermalam lah. Duduk situ pada satu malam, bertidur ke apa, rehat sebagainya. Di Muzdalifah. Muzdalifah ni nama tempat. Jadi orang yang buat haji ni, dia duduk dekat Muzdalifah tu bermula pada separuh malam 10 Zulhijjah hingga waktu subuh. Sekejap je. Separuh malam tu pukul berapa tu? Pukul 2-3 pagi macam tu lah, lebih kurang separuh malam. Itu 1/3 malam. Separuh malam pukul 12 lah. 11-12 lah separuh malam. Jadi dia berada sekejap sahaja dekat Muzdalifah tu pun dah cukup dah. Contoh, dia datang ke Muzdalifah 5 minit sebelum subuh. So dia dah kira bermalam di Muzdalifah, dia dah selesai lah wajib haji, dia tak perlu bayar denda. Apa lagi? Jadi masa orang dekat Muzdalifah ni, dia akan kutip batu. Untuk apa? Untuk wajib haji yang seterusnya. Yes, yang itu tengok muka surat 6, melontar jamrah Aqabah. Macam dekat gambar yang awak tengok tu. Jamrah ni adalah suatu tempat untuk para jemaah haji melontar batu. Saya pernah dengar kisah cerita di sebaliknya, tapi saya takut saya salah fakta. Saya pun tak sempat nak research. Nanti kalau saya sempat baca-baca, saya akan sampaikanlah. Saya kena pastikan dulu fakta tersebut sebelum saya cerita ke awak. Okay?
Senang cerita, ibadah jamrah ni adalah ibadah melontar batu. Tadi dekat Muzdalifah dia dah kutip batu kan. Jadi dekat jamrah Aqabah ni dia akan melontar batu. Dia satu ibadah lah. Okay, antara ciri-ciri melontar dekat jamrah ni adalah yang pertama, dia hanya lontar anak batu. Batu-batu kecil sahaja. Jadi dia tak boleh ambil batu sebesar alam baling pak, tak boleh. Yang kedua, dia mesti 7 biji batu dekat satu tempat jamrah. Dia ada 3 jamrah. Tapi yang dekat sekarang ni, jamrah Aqabah ni 7 lah. 7 biji batu. Kemudian masa melontar tu dia mesti lontar dengan gaya lontaran. Maksudnya angkat ketiak kalau untuk lelaki baling. Dia tak boleh itu bukan lontar. Dia mesti baling lontar. Kalau perempuan dia tak boleh angkat ketiak, tapi masih gaya melontar lah. Apa lagi? Mesti melontar dengan tangan kanan, dan juga masa melontar tu dia akan bertakbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar macam tu. Okey. Tu wajib haji yang keempat. 1, 2, 3, 4 yang melontar jamrah Aqabah. Okey, yang kelima, bermalam di Mina. Jadi Mina ni pun nama tempat jugalah. Bermalam di Mina, suatu tempat bernama Mina. Okey. Mina ni tempat dia dekat dengan jamrah Aqabah tadi tu. Jamrah tu berada di satu kawasan bernama Mina. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Orang yang melakukan ibadah haji ni, dia tidaklah kena buat lontar jamrah tu pada satu hari saja. Maksudnya dia ada limit masa yang lama lah. 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Cuba bayangkan kalau cuma boleh melontar tu dalam masa sehari saja. Kan ramai orang pergi haji, habis penuh orang kat satu tempat. Jadi diberi keringanan, diberi limit masa beberapa hari supaya boleh gilir-gilir. Jadi sementara nak gilir-gilir tu, dia boleh tidur di tempat yang bernama Mina tersebut. Jadi Aqabah tu dekat dengan tempat yang bernama Mina tu lah. Boleh? Yang terakhir, melontar jamrah al-ula, al-wusta dan al-Aqabah pada hari tasyrik. Jadi tadi kita kenal jamrah Aqabah. Jadi jamrah ni dia ada 3. Macam dekat gambar tu nampak ada 3 tembok tu. Tu adalah jamrah lah, tempat melontar. Dia ada 3 tempat. Yang pertama jamrah al-ula, yang kedua jamrah al-wusta, dan yang ketiga jamrah al-Aqabah. Pada hari tasyrik. Hari tasyrik ni adalah 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Boleh? Jadi dia mesti lontar dekat 3 tempat ni mengikut turutan. Dia mesti lontar dekat al-ula dulu, kemudian baru al-wusta, kemudian baru al-Aqabah. Dia tak boleh ikut suka hati. Tu antara ciri-ciri dia lah. Dia kena lontar ikut turutan. Kalau dia tidak ikut turutan, ataupun kalau dia tak lontar, apa yang berlaku? Dia kena bayar denda haji dia masih sah. Kenapa? Sebab ini adalah wajib haji. Boleh dapat? Beza antara wajib haji dengan rukun haji. Itu sahaja untuk kelas pada hari ini. Kita belajar tentang 2 benda, iaitu rukun haji, benda yang wajib buat, kalau tak buat ibadah haji batal. Yang kedua, kita belajar tentang wajib haji, benda yang wajib buat, kalau tak buat haji tidak batal tapi kena bayar denda. Okey, itu saja untuk kelas hari ini. Jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.